Selamat pagi. Jam Datuk baru pukul 6.11 pagi. Saat itu kita bisi kepada belum ada pengebomba ulang tahun bomba sedunia. Jadi kita kat temu laban lagi jalan kat ditutup orang pukul 7. Jalan kat tutup. Nak ditutup jalan Tambun, jalan Sunway nak ditutup. Jadi kita nak awal cari parking dulu sebab ramai orang menyaksikan pertunjukan dan macam-macam lagi apa rakan bomba. Okey, jalan kita dah jalan nak gerak dulu. Okey, jangan skip, tonton keseruan pada hari ini. Persembahan bomba-bomba sedunia. Macam-macam pertunjukan orang akan buat. Gelap lagi. Subuh-subuh dah bergerak ni. Masa kita tak semai subuh. Okey, jalan ni nanti dia akan tutup jalan ni. Tengok depan tu dah penuh. Jadi kita tak tahu boleh lalu ke tidak ni. Harap boleh lalu lah. Boleh sampai jam 7. Dia akan tutup jalan ni jam 7 pagi. 7 pagi dia akan tutup jalan ni. Dia akan buat pertunjukan di sini. Pertunjukan darat, tengok kenderaan bomba di jalan. Pertunjukan jam 8, jalan ditutup jam 7. Okey, kita buat persembahan di sini sebelah kanan ni. Dia orang kata padang dah ni sebelah kanan ni. Ini pondok-pondok dia. Kemah dia orang untuk tunjukkan ni. Kita terpaksa awal lah. Ni pentas utama. Di sana ada kemah lagi, dekat padang tu ada kemah lagi. Ni abang-abang bomba. Abang-abang bersadung. Abang bersadung. Abang bomba kenderaan dia. Sebenarnya kenderaan ni dia letak parking tempat kami tadi. Okey, tengok tepi kanan, kiri kanan jalan. Ada orang dah buat persiapan. Kadang Bill mesti ketuk Mr. Bill. Nanti kita akan jumpa Mr. Bill. Ini kenderaan bomba. Kita cari parking dulu. Kita nak cari parking. Airport Fire Resource TUDM ada, bomba TUDM, bomba airport ada. Ini ada tempat parking ni. Jom. Pakai ATM, kita guna pakai ATM. Mudah-mudahan ada parking. Kosong lagi. Din sana masuk dulu. Okey. Tak boleh masuk ke sini. Itu kenderaan mana? Kenderaan bomba lagi ke? Dah. Okey, sekarang kita dah tahu kita ada parking di mana. Sementara tu kita pergi minum dulu, lapar pagi-pagi. Kita cari kedai mamak. Sarapan roti canai. Ada ke tak mamak? Dah buka ke belum? Masih tutup lah. Dah buka. Dah buka? Dah buka lah. Tutup lah mamak ni. Bukan 24 jam ke mamak ni? Tutup. Dah buka. Kita
minum dulu. Kalau tahu tempat parking, cari minum. Kita minum dulu, sarapan dulu, lapor. Biar buang lah. Okay, kita dah selesai minum, balik chain. Ada lagi dalam budak. Ini. Lambat. Ini dari Jen. Contoh kita nak cari parking dulu. Nak cari parking. Azil mana Azil? Hari bomba. Hari bomba. Bomba stick side ice. Okey, kita nak gerak. Parking. Kita parking dulu. Itu boleh parking ke? Aku boleh parking itu. Karena nama pose itu nambah mahal ya guys ya, dan emang nggak bisa diturunin. Jadinya apa sih alasan sebenarnya? Sudah dengar orang lihat. Okey, sekarang kita dah dapat parking penuh. Susah dapat parking. Nasib baik dapat parking. Halo. Jel. Mana adik kita? Mana ni ambil air kotak. Nak makan tak? Anjing penyelamat pendek mengiringi kawalan kehormatan Pendek bomba gemuk dan pasukan pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di bawah pimpinan penolong kanan penguasa bomba Ahmad Najabah bin Zuid. Keselamatan sejak keselamatan. 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 Dah pakai orange tu mari datang tak payah sembang ni. Keselamatan. Galik ya. Boleh apa ni kau? Empat blok ya.
Ada di belakang ni. Nya ya lagi dia orang berjakutnya ya. Lu angkat ke? Dengar berjakut lu angkat dah. Nemu ya. Video. Hujan suara, hujan suara. Tuh, turun dari sana mana ada lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang diucapkan ke sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia bagi tahun 2024. Ujian pemesan suara 1, 2, 3, 4, 5. Dua PM. Apa? Petrus ya, Petrus. PM ah. Cuma pelana apa tu? وأصحابه الأخيار أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan, kemakmuran serta keberkatan, kami dengan penuh kehambaan mendatangkan memohon keampunan. Allahumma ya Allah ya Karim. Sempena sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia tahun 2000, kami keluarga besar bomber dan penyelamat berhimpun dengan iltizaman dan ketakwaan. Allahumma ya Allah ya akramal akramin. Ya Allah, rahmanmu kami pohonkan agar hikmat Timbalan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur untuk mengetuai bacaan ikrar Wira Merah. Ayo pahlawan Wira Merah, kitalah barisan yang setia mengotakkan sumpah keluhur. Kita gagahkan langkah ke medan bakti, kita paterikan keberanian ini, kita maknakan segala pengorbanan demi kasih pada tanah pertiwi.
Kerana saya tahu 12 tahun sudah sampai masa untuk kita kaji semula skim perkhidmatan. Ya, saya tahu ada yang mengkritik, ada yang ahli parlimen yang mengatakan, oh mana tahu dalam parlimen tidak akan dulu. Saya nak tengok muka mana yang nak menentang kenaikan allowance dan gaji perkhidmatan awam. Kalau ada orang yang berani menentang ini tanpa alasan yang munsabah, kita humbankan mereka dalam pilihan mereka. Surah-surah yang kita lakukan ini, walaupun saya bagi tahu ekonominya tidak begitu baik, tapi sama. Tapi ekonomi yang besar yang akan digunakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Hadirin sekalian, kawan makin beruncing kini apabila statistik mencatatkan kebakaran terbuka termasuk api hutan kian meningkat. Sehingga April 2024 sebanyak 6,455 kes kebakaran terbuka telah dicatatkan oleh Jabatan. Tuh, nak repel. Lebih membimbangkan, terdapat kawasan telah diisytiharkan darurat bencana kemarau. Pemadaman secara darat jika juga akan menggunakan Timbuh air. Masa apa dekat kena. kawasan yang sudah diakses oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita alihkan perhatian ke udara di mana pesawat udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia MW-106 akan melakukan pemadaman menggunakan seperti sungai dan kafe. Untuk maluan dan juga teknik water bowling ini merupakan salah satu kaedah untuk mewujudkan fire break bagi proses menghalang kebakaran. Satu sisi tabung ini melebar di ruang udara adalah 5 orang anggota dari pasukan ini. Campur Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pasukan pengejar ini akan turut melanjutkan tempat dibuka di dalam atas laut, di mana perubahan pasukan Jampers ini adalah merupakan salah satu usaha memperdayakan kecekapan operasi search and rescue. Untuk hadirin sekalian, pasukan ini telah ditumbuhkan pada tahun 2000 dengan keanggotaan awal seramai 397 anggota dan pasukan ini terus dan terus dimantapkan lagi dengan latihan bersama Pulpa dari Tentera Darat, Pasukan Khas Laut, Pasukan Tentera Laut Raja Malaysia. Ayo kita alihkan pandangan hadirin sekalian, bakal mendarat dengan penuh berdaya tepat di sasaran adalah penolong penguasa bomba Zulkifli bin Ali. Pelbagai kejayaan telah dilakukan oleh pasukan ini di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya penyertaan peringkat antarabangsa di kejuaraan terbuka di Bandung, Indonesia pada tahun 2014. Tempat kedua EPM Challenge 2018. Kategori kejuaraan terbuka dan tempat ketiga EPM Challenge 2013 kategori terbuka. Bersama-sama kita berikan kepada guru kepada pasukan Solo Campur dan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Bapak-bapak dan hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya kelihatan kini seorang anggota kapal petugas utama untuk diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya akan diletakkan pada spot yang disediakan sebagai simbol perhatian sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia 2024. Sekalian,
ya. Pagi kita akan hantar bantuan dengan Jabatan Bomba menerima panggilan. Dilaporkan kejadian runtuhan struktur atau kolaps struktur telah berlaku dan tidak akan asap tebal akibat berlakunya kebakaran. Kelihatan seorang bangsa sedang meraup kesakitan akibat terbakar di bahagian badan dan luar dari bangunan. Anggota penyelamat daripada unit RIM telah membuat pemadaman bangsa menggunakan karbon dioksida. Selain itu, anggota medik dengan pantas menyelamatkan bangsa yang pingsan dan membawa ke tempat yang selamat. Pada masa yang sama dapat disaksikan anggota RIM pantas membuat pemadaman dengan menggunakan bom untuk mengelakkan api dari terus merambat ke struktur yang lain. Jentera Compact Fire Rescue Tender telah tiba di lokasi kejadian. K9 digunakan untuk membuat detection dan juga menggunakan detection equipment iaitu scan. 2 ekor anjing di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang digunakan dalam operasi ini iaitu Lady dan Rose. Melihat kedua-dua ekor anjing ini boleh mengesan dan mencari mangsa sama ada di air dan tidak. Kedudukan bangsa telah dikenal pasti. Ketua operasi telah membuat jatuh berada dalam keadaan bertindih antara satu sama lain. Situasi penyelamatan kini menjadi lebih sukar dan kompleks. Rapid Rescue Vehicle atau RRV digerakkan ke lokasi. Anggota penyelamat yang pantas membuat pemadaman kebakaran. Tindakan pertama terus membuat pemadaman kebakaran kenderaan dengan menggunakan Impulse Fire Fighting Gun. Api telah berjaya dipadamkan. Kini anggota membuat stabilizer pada kenderaan. Teknik penstabilan ini dilakukan bertujuan untuk kurangkan pergerakan kenderaan agar kerja-kerja penyelamatan dapat dikendalikan dengan lebih selamat dan efisien. Di samping itu, Crewman telah siap membuat setup layout untuk pengoperasian penyelamatan bangsa. Dalam masa yang sama dapat kita perhatikan bangunan atas anggota medik membawa victim approach memasuki kenderaan untuk mendekati mangsa. Hari sekian, mari kita lihat pandangan cara anggota penyelamat yang berada di tingkat atas yang akan membuat astronaut rebel menuruni bangunan serta membawa peralatan hidrolik bagi kerja-kerja pemotongan kenderaan di bahagian atas. Hari sekian, mari kita sama-sama saksikan aksi Sri Kandi Wira Merah menuruni bangunan dan akan membuat kerja-kerja pemotongan kenderaan daripada bangunan. Kita berikan perhatian posisi di atas Sri Kandi Wira Merah akan membuat pemotongan kenderaan menggunakan teknik slide group lap. Bagi menyelamatkan mangsa pada kenderaan yang berada di bawah, kerja-kerja pemotongan secara side removal pada bahagian kenderaan di sebelah juga bertangkas dan mempunyai daya ketahanan diri yang tinggi. Mangsa yang telah berjaya dikeluarkan terus diserahkan kepada unit medik untuk mendapatkan rawatan awal. Anggota penyelamat sedang membuat setup lowering iaitu suatu teknik untuk victim transfer daripada atas bangunan diturunkan ke bawah. Dapat dilihat kini, anggota penyelamat membuat drag line yang dipasangkan kepada kenderaan sebagai anchor.
kepada bangsa yang mengalami kecederaan kritikal dapat dihantar ke hospital dengan segera. Mulai baru ada, mulai gitu deh. Mulai gitu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, Landing dia. bersempatan dengan satu lagi kaedah penyelamatan mangsa yang digunakan iaitu stretcher waiting. Pelaksanaan operasi stretcher waiting ini akan dilakukan dengan menggunakan peralatan khas iaitu hoist yang dipasangkan pada badan pesawat. Peralatan hoist ini mampu mengangkat beban mangsa sehingga 249 kg. Jika hoist tersebut mempunyai kepanjangan lebar hingga 88 meter. Untuk perubahan hadirin sekalian, alat kapal pesawat AW192 ini terdiri dari 3 orang kru yang boleh dikuasai perubahan sampai 12 orang atau 4 orang kerja. Pesawat ini boleh mencapai kecepatan 300 km/jam dan pesawat jarak penerbangan fleksibel sehingga 892 km. Silakan kini anggota pesawat telah menuruni pesawat untuk mendapatkan bangsa. Untuk orang hadirin juga, baik pesawat dari kami bagi ini selama Bapak Segera. Kita dengan pelayanan berharap dari kota yang berada di hadapan kiri yang akan membuat stretcher waiting untuk menaikkan negara dan bangsa. Kedudukan pesawat ini adalah 2 sesi. Tujuan bangsa akan dinaikkan dan dimasukkan ke dalam pesawat dan seterusnya akan dihantar ke hospital pengambilan untuk mendapatkan rawatan segera. Betul. Sangkut bertali ini. Berikut adalah kontingen bracket bomba dari sektor Divisi Kuala Ceras Kuala Lumpur, terdiri daripada 37 anggota dan diketuai oleh Nur Aima Al-Hikmah Binti Ahmad. Ahli pasukan bracket bomba merupakan pelajar-pelajar siti yang berlatih tentang teknik asas melawan kebakaran. Melintasi pentas kontingen pegawai bomba bantuan siswa dari Universiti Sains Islam Malaysia dengan keanggotaan seramai 29 orang pelajar dan diketuai oleh pegawai bomba bantuan dan Madrasah Ashabul Sufia Umi Hasanah Meru yang terdiri daripada 40 orang pelajar. Sebagai masyarakat di sini diketuai oleh Muhammad Daniel Haziq bin Muhammad Nur Haizah. Bersama mewarnai pembarisan kontingen kali ini adalah 43 orang kanak-kanak comel bersama-sama guru-guru pembimbing dari kelab keselamatan kebakaran kanak-kanak atau kelab 3K dari Tabika Kemas PJA Brigade Utara dan Tabika Kemas Jalan Kepisang dan diketuai oleh Encik Muhammad Faril bin Muhammad Nur Hafiz. Piringan bersama adalah maskot bomba yang dikenali sebagai CWAD, singkatan daripada Early Detection Emergency. Berikutnya merupakan kontingen bomba community, gabungan pasukan bomba komiti Tambul, bomba komiti Manjoy, bomba komiti Taman Risha, bomba komiti Prima Meru, bomba komiti Flat Harmony Buntung, dan bomba komiti Ambangan Hek Sungai Petani Kedah.
Berikutnya merupakan kontijen pasukan bomba sukarela di seluruh negeri Perak diketuai oleh Encik Prof. Cengkiat dengan kombatan seramai 19 orang dan pasukan bomba sukarela Stigmat Selangor diketuai oleh Encik Muhammad Doazris dengan kombatan seramai 21 orang. Pasukan ini dilatih dan dibekalkan dengan peralatan kerumaan bagi bantu menangani kebakaran di kawasan yang jauh dari bala-bala bomba. Lama tiada lah yang baru. Mereka lah wira-wira bomba. Mereka yang diharapkan berjalan lalu kontijen bekas kaki tangan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah bersara. Disertai seramai 36 orang, kontijen pesara bomba ini diketuai oleh pesara bomba Tuan Jafar Siddiq bin Ali. Di sebalik jayaan seorang lelaki, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Turut mengambil bahagian ialah kontijen Persatuan Isteri dan pegawai wanita Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulisma seramai 36 orang dan dinilai oleh Puan Hawila binti Abdul Wahab. Bahagian lintas pentas adalah kontijen Perkhidmatan Bomba Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dengan keanggotaan seramai 22 orang dan diketuai oleh Lieutenant Muhammad Akil bin Zabidi. Melintas selalu di hadapan pentas kiri pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia atau SMART merupakan sebuah pasukan gabungan di antara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Udara Diraja Malaysia di bawah nama Jabatan Perdana Menteri. Melangkah segak berpakaian seragam biru penuh berdisiplin dan sentiasa berazam memberikan perkhidmatan kebombaan dan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Melintas pentas kini kontijen pegawai bomba lelaki dengan kehormatan anggota seramai 70 orang diketuai penolong penguasa bomba Muhammad Nizal Faris bin Nazari. Mesra persatuan tegas dan bersemangat tinggi seiring melintasi kini kontijen pegawai bomba wanita dengan kekuatan anggota seramai 70 orang diketuai oleh penolong kanan penguasa bomba Rujuman Kelahi Nadira binti Ibrahim. Dapat kita saksikan kini kontijen unit fire cuaca. Kontijen ini diberasi oleh 70 pegawai dan diketuai oleh penolong penguasa bomba Wan Muhammad Aslam bin Mat Aswin. Berikutnya kita saksikan pula kontijen forensik kebakaran yang dianggotai seramai 49 pegawai dan diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Syakir bin Jamal. Fungsi utama pasukan ini adalah menjalankan penyiasatan bagi mengenal pasti sebab dan punca berkaitan dengan sesuatu insiden kebakaran. Melintas selalu di hadapan pentas seorang unit High-Rise Rescue Team iaitu unit khas yang untuk operasi penyelamatan di bangunan tinggi. Dengan kehormatan seramai 49 pegawai, pasukan ini diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Rasir bin Zamri. Segak berjalan lalu kontijen Unit Emergency Medical and Rescue Services atau EMRS dengan keanggotaan seramai 49 pegawai dan diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Hisham bin Pesto. Dituruti seterusnya merupakan kontijen unit Keselamatan Keamanan Jalan Raya atau RTA yang turut melengkapi dengan impas. Atas kini kontijen pasukan penyelamat di air atau PPDA yang melaksanakan kerja-kerja penyelamatan di air seperti operasi mencari mangsa lemas. Kontijen ini diketuai oleh penguasa bomba Muhammad Nadir Al-Laki Supermaniam dengan kekuatan anggota seramai 49 pegawai. Seterusnya dapat kita saksikan kontijen unit chemical, biological, radiological, nuklear. Berikut dapat kita saksikan kontijen unit hazmat yang dianggotai seramai 49 pegawai yang diketuai oleh penolong penguasa bomba. Pasukan pegawai yang diketuai oleh penolong penguasa bomba Muhammad Nur Syafiq bin Muhammad Najib. Kelihatan kini kontijen unit K9 atau unit pengesan diketuai oleh penolong penguasa bomba Hamzul Zamin bin Norin dengan keanggotaan seramai 21 pegawai sebanyak 9 ekor anjing pengesan dari Border Collie English British Yang
skala besar dan sukar untuk ditangani. Kontingen selamat hidup pegawai dengan penolong anak Musa Muhammad Muhammad Fahmi bin Abdul Rahman. Yang menghormati serta hadirin yang dihormati. Atau cara berikutnya adalah balakan jentera-jentera pelbagai fungsi. Bomber Jus Dennis yang pada masa ini disebut sebagai bahan secara untuk rujukan ilmiah. Kemudian ini pernah digunakan pada sekitar tahun Disimpan sebagai bahan rujukan secara jabatan bomber penyelamatan. untuk kelihatan 10 unit vehicle vehicle motorcycle atau ring yang terdiri daripada 3 kategori, yaitu motor rescue, motor traffic, atau lolos sempit ke lokasi yang tidak ada penempatan lapangan. Meneruskan peralatan jentera pada hari ini, Rapid Rescue Vehicle RRV, iaitu jentera yang dilengkapi dengan pelbagai rescue tool dan digunakan semasa operasi kemalangan jalan raya dan kerja-kerja penyelamatan yang lain. Diikuti di belakangnya kenderaan unit komunikasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Berada inilah 2 unit Fire Response Vehicle FRV jenis Mitsubishi Triton. Kenderaan ini digunakan dalam situasi memadam kebakaran hutan sekiranya kawasan terbabit tidak boleh dilalui jentera Fire Rescue Tender atau Vehicle yang dilengkapi dengan peralatan penyiasatan kebakaran yang membuat kerja-kerja penyiasatan secara saintifik dan sistematik dengan sebab punca dan hal keadaan kebakaran. MRS yang dilengkapi dengan peralatan medik dan hydraulic rescue cutter serta digunakan oleh pasukan MRS untuk memberikan free medical care dan urusan trauma kepada mangsa dengan seberapa segera. Kini menambah semasa operasi mencari dan menyelamat mangsa sama ada di laut, sungai ataupun tasik, terutamanya sewaktu berlakunya bencana banjir. Program bergerak dalam tiga ini untuk 2 unit Anti-Abuse Rescue Inflatable Boat mempunyai keseimbangan boleh digunakan di air dan di darat, khususnya dalam melaksanakan tugas mencari dan menyelamatkan. Di air, operasi banjir masih dan operasi kemanusiaan. Lalu kontak kini yang digunakan oleh unit besar atau K9 Jabatan Bomber dan Selamat Malaysia yang bertujuan untuk membawa anjing massa yang digunakan dalam operasi mencari dan menyelamat serta kerja-kerja siasatan kebakaran. Untuk keselamatan mereka yang menggunakan anjing massa. Benda ini adalah melalui USA Sampuan Selangor, yaitu satu yang ada di dalam yang membawa 10,000 liter air yang digunakan bagi kerja-kerja memadam kebakaran milik PBS Park Bintang. Dan di atas satu unit jentera water tender beserta peralatan pemadaman kebakaran milik PBS Tanjung Pianda. Di atas sini satu unit jentera milik Bomber Tentera Udara Jabatan Malaysia TDM jenis DWT Skaliapio P140 adalah kenderaan digunakan untuk operasi melawan kebakaran pesawat di landasan kapal terbang. Melintasi pelepas jentera pemadaman kebakaran pesawat yaitu Fort Tender milik Perkhidmatan Bomber dan Penyelamat Malaysia atau AMRS. Lepas ini dua unit Hungry Truckman TGM 280 milik Pasukan Semang digunakan sebagai truk pengangkut cepat transportasi dalam dan luar. Lepas ini jentera compact Airport. Airport punya mana tak kaki?
Kena. Betul sekali kita dapat menyaksikan pula satu unit kontena milik Volvo buatan tempat. Yaitu artis pemenang mobil legasi Wira Merah yang merupakan film pertama negara yang membawakan kisah anggota jabatan pemerintah pertahanan Malaysia. Dengan itu baiklah acara Jom kita balik. Sana. Beri aku sorry hari kena piti ya. Sat. Hey. Ini anjing ladies, anjing yang paling populer. Kalau viral ini lady. Nama dia lady. Gambaran ambil gambar tak keren. Yang barang-barang tu alih tu. Barang tu alih lo. Panas ni. Lady.